إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا لرضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita dan yang diberikan nikmat taufik dapat kita bertemu lagi pagi ini. Alhamdulillah, untuk meneruskan lagi kuliah duha kita. Diharapkan hadirin hadirat sekalian, para muhibbin sekalian, para pencinta ilmu sekalian, senantiasa di dalam rahmat Allah, dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita pagi ini dengan niat yang baik ini, sama-sama kita betulkan niat kita nak mengaji kerana Allah, nak mengetahui hukum hakam Allah, nak mengetahui perkara yang disuruh dan yang dilarang oleh Allah, nak mencari kelemahan dan kesilapan yang ada di dalam diri kita, nak beramal dengan ilmu yang diberi faham oleh Allah. Mudah-mudahan amalan kita semakin baik, semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada bekalan yang kita nak bawa balik mati nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kitab penawar bagi hati, penawar bagi hati 21. 21. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه وبعلوم مشايخنا آمين يا رب العالمين. Hah? 71. 71. Masya Allah. 71. Dengan yang kedua.
Perenggan yang kedua 71 Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita lupakan dulu sekejap hal-hal dunia ini. Letak tepi dulu laki kita, letak tepi dulu bini-bini kita, letak tepi dulu anak-anak kita, letak tepi dulu urusan perniagaan kita dan sebagainya. Hadirkan diri kita serta hati kita, insya-Allah. Mudah-mudahan di dalam masa yang singkat ini Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin. Maka setengah daripada segala perkataan yang tiada memberi manfaat itu, kita ni diberi amaran oleh Allah. Di dalam Islam kita diberi amaran supaya menjaga lidah kita ataupun mulut kita daripada banyak bercakap dan banyak menulis. Sekarang ni menulis, diberi amaran jangan terlalu loba pada bercakap, jangan terlalu loba, jangan terlalu suka, jangan terlalu seronok bercakap dan menulis. Melainkan yang dilobakan bercakap dan menulis ni benda yang memberi manfaat, perkataan yang memberi manfaat, perkataan yang mendatangkan pahala, perkataan yang boleh memberikan manfaat kepada orang lain. Tu boleh cakap banyak-banyak, tak berhenti pun tak apa. Kalau lah cakap benda yang manfaat daripada pagi sampai ke malam, tak apa. Ada pun perkataan yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia, apa maksud perkataan sia-sia ni? Perkataan yang tidak mendatangkan dosa dan juga tidak memberi pahala. Itu maksud perkataan yang sia-sia. Kita panggil borak-borak kosong. Borak-borak kosong tu maksudnya berborak yang sia-sia. Lepas ni kalau kita nak ajak kawan-kawan kita borak kosong, kita cuba tukar. Sedap tak bunyi ni? Jomlah kita borak yang sia-sia. Sedap tak bunyi ni? Jom kawan-kawan pagi-pagi ni, jomlah kita sambil duduk-duduk ni, marilah kita borak yang sia-sia. Kan tak sedap bunyi. Borak kosong tu makna borak sia-sia lah tu. Pahala pun tak dapat, dosa pun tak dapat, merugikan masa kita saja. Dulu musannif rahimahullahu ta'ala telah, Allahumma salli ala Muhammad, telah mengingatkan ataupun memberi contoh kepada kita gambaran perkataan yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia ini diibaratkan seperti tanah keras, tanah yang kosong, tanah yang keras, yang tak boleh kita nak buat apa-apa, nak cucuk tanam pun tak boleh. Tu ibaratnya perkataan yang sia-sia. Borak-borak kosong tu ibaratnya seperti tanah keras, tak ada nilai apa. Ada pun perkataan yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, sama ada ilmu yang bangsa dunia pun sama. Ilmu yang bangsa dunia, kita cakap tentang kemahiran, ilmu lah tu, ilmu kemahiran kita ajar, kita kongsikan, kita sharekan ilmu-ilmu kemahiran yang orang awam, orang ramai boleh mengambil manfaat daripada ilmu tu tadi, kemahiran tadi, untuk contohnya sebagai asbab untuk mereka mencari rezeki. Contoh, orang perempuan dikongsikan pasal jahit baju, pasal masak sedap untuk muliakan suami. Itu ilmu manfaat, tapi fardu kifayah tu.
Orang yang pandai perumahan ikutlah ilmu manfaat. Kongsikan macam-macam. Jadi orang lain boleh belajar, orang lain boleh dengar, boleh tolong selesaikan masalah-masalah orang. Sekarang kita tengok banyak di media-media yang diorang kongsikan tips gini, tips gitu. Tips nak masak cepat, tips nak masak sedap. Tak apa, kita nak masak sedap-sedap dengan niat nak memuliakan tetamu, pahala. Faham tak? Aku nak belajar masak lah, supaya aku boleh memasak yang sedap-sedap. Kalau ada tetamu, aku nak muliakan dia dengan masakan yang sedap-sedap. Sebab dia datang ke rumah aku ni bawa rahmat Allah, aku balas dia, jamu dia dengan makanan yang lazat-lazat. Tahu pahala kalau niat dia gitu. Faham tak? Jadi kongsilah ilmu yang manfaat. Itu tak apa, ilmu manfaat tak apa, ada pahala kat situ. Sama ada ilmu dunia, lebih-lebih lagi ilmu akhirat, itu lagi besar lah dia punya pahala dan manfaatnya. Ilmu dunia ni pun dia boleh jadi jariah kita juga. Dia jadi jariah juga. Jangan kita ingat ilmu dunia ni tak jadi jariah kita. Contohnya kita ajar ini orang masak, daripada dia tak pandai goreng telur, pandai goreng telur. Daripada tak pandai masak air, pandai masak air. Selalu dia masak air, tak masak-masak air. Sampai suami dia masak dengan perangai dia. Masak air, tak masak-masak. Masak air, tak masak-masak. Tak di onnya switch tu, mana nak masak air? Main handphone gitu dia. Tengok Hindustan, tengok Korea. Tapi bukan orang perempuan sini, dah tempat lain kat mereka dia orang. Ajar dia. Dia pun tak pandai masak, jadi pandai masak. Dia pun tak gerti, dia pun masak tak sedap, jadi sedap. Kemudian kita mati. Ilmu yang kita kongsikan tadi ada 1000 orang. 1000 orang pandai masak air sebab kita kongsikan cara-cara memasak air. Jangan main-main sekarang ni. Hantaran 20,000, 15,000, 80,000. Masak air tak tahu. Jangan main-main. Agak hidung je mancung macam penyangkut baju. Hidung mancung macam penyangkut baju. Masak air tak tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perkara yang menduka-citakan. Dia kongsikan 1000 orang pandai masak air, lepas tu dia mati. 1000 orang ni pula gunakan ilmu tadi, bagi manfaat pada dia. Dia pandai melai hari tu dia masak air. Sebab ilmu kita yang kongsi, dapat kita pahala dalam kubur tu. Dapat kita pahala dalam kubur tu. Tiap kali dia masak air, dia dapat pahala. Tiap kali dia masak air, kita dapat pahala. Sebab apa? Kita asbabnya. Faham tak? Kita asbab dia. Kemudian dia memuliakan tetamu pula dengan masakan-masakan, resepi-resepi yang kita ajar dia. Dia pandai masak, asbab kita. Dapat pahala kita dalam kubur tu, tapi tidaklah sehebat pahala ilmu akhirat. Jadi jangan lokek. Ada ilmu kongsi. Ada ilmu kongsi. Sama ada ilmu dunia, ilmu akhirat. Kita cikgu ataupun bukan cikgu, tapi kita pandai kira-kira, pandai bahasa Inggeris dan sebagainya. Kita buka kelas tuition percuma untuk anak Korea kita. Contoh, mana-mana anak-anak yang nak, ibu bapa yang nak hantar anak-anak belajar datang tuition sini boleh, percuma je. Tapi kalau nak bagi sumbangan tu saya tak peduli, tak kisahlah. Jadi mari belajar. Jadi orang-orang yang tak ada kemampuan boleh hantar anak-anak belajar. Tuition kan mahal, betul? Tak semua orang mampu nak hantar anak-anak dia 1 jam RM100, 1 jam RM90, betul? Betul ke tidak? Betul. Muqaddam RM15 je sebulan. Perasan ke tak perasan saya nak cakap apa ni? Ngaji Iqra Muqaddam RM15 sebulan. Tuition bahasa English, tuition matematik RM90 1 jam. Murah. Ustaz ni nak hantar nak ngaji ni 3 orang. Jadi yuran ni bulanan ni berapa? RM50 lah.
mahal RM50 ngajar Quran. Kan ke belajar kamu ni ikhlas dah. Itu yang dia bagi RM5, RM10, RM20 sebulan, bergaduh. La ilaha illallah. Tentang ilmu dunia, tak peduli dia duit. Sebab dia nampak ini kalau anakku pandai baca, pandai mengira, pandai cakap orang putih ni, kaya lah besok anakku ni. Tak apalah sekarang ni labur lah dulu. RM90 satu jam ke, RM100 satu jam ke, tak apalah. Besok anakku ni kaya, pulang modal balik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak nampak asbab guru-guru agama, guru Quran tu anak ni daripada tak pandai baca Quran, pandai baca Quran. Yang mana pandai baca Quran ni pula menjadi asbab sah sembahyangnya besok. Dia tak kira tu. Dia pandang ilmu akhirat ni tak ada nilai. Na'udzubillah. Jangan jadi orang macam tu. Jangan jadi orang macam tu. Jadi kongsikan ilmu manfaat. Itu tak apa. Sebanyak-banyak nak kongsi, sebanyak-banyak nak tulis ilmu yang bermanfaat, sama ada ilmu dunia, lebih-lebih lagi ilmu akhirat, silakan. Itu bukan borak kosong dah tu. Itu dah berisi dengan pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi perkataan yang manfaat tadi itu ibaratnya seperti sepotong emas. Seperti sepotong emas, seperti jongkong emas. Tiap kali perkataan yang baik-baik keluar daripada mulut kita tu ada nilainya. Seolah-olahnya macam emas bernilai, ada harga. Bayangkan tuan-tuan kongsikan satu je ilmu yang bermanfaat, 10,000 orang ambil manfaat. Besok bila kita mati, 10,000 tu bila diamalkan sampai pahala kita. Lepas tu yang 10,000 tu pula ajar lagi orang lain pula, asbab kita dapat lagi pahala tambahan dia ajar lagi, tambah lagi pahala, nampak tak? Jadi biar kita bijak, cerdik cari pahala akhirat ni sebanyak-banyaknya. Cari sebanyak-banyaknya. Kita fikir besok kalau aku ajar ni, orang ni beramal, bila dia beramal aku dapat pahala. Lepas tu dia ajar pula orang lain, orang lain beramal pula, tambah lagi pahala tu. Lepas tu ditambah lagi, ajar lagi orang lain, tambah lagi. Cuba kita bayangkan ulama-ulama yang duk karangkan kita agama, macam mana dia punya banyak pahala dia. Subhanallah. Nanti di hari kiamat kita tengok alim ulama yang mengarang-ngarangkan kitab-kitab ilmu yang bermanfaat ni, bagaimana kedudukan mereka di sisi Allah. Ni kita ngaji, kita pernah bagi hati ni. Kita ni generasi yang keberapa ngaji kita ni? Berapa juta orang ngaji kita ni? Berapa juta orang beramal dengan ilmu dalam kita ni? Semua tu pergi kepada Tuhan pengarang. Subhanallah. Kaya, raya, jutawan, bilion dia besok hari kiamat. Hari kiamat. Sekarang ni kita pandang lekeh golongan macam tu. Sebab tak ada keduniaan pada dia. Pakai lebih kurang, kenderaan cabuk je. Kita pandang, tunggu besok tengok hari kiamat bagaimana kedudukan orang-orang ni sisi Allah. Lepas tu jangan pelekeh orang-orang macam tu. Di sisi Allah dia orang yang ada pangkat yang tinggi. Hanya apa yang kena malikam tu apa namanya? Hanya Jauhari. Hanya Jauhari. Kena malikam. Malikam tu siapa? Yang buka kedai gempah tu. Malikam tu apa? Pemata, bukan malikam jual gempah-gempah tu. Itu minaci yang malikam tu. Maknanya orang yang tahu nilai saja yang akan hormat dan pandang mulia golongan yang macam tu. Orang yang tak kenal dia akan memperlekehkan, merendah-rendahkan, mempersendakan, mengejek-ngejek. Sebab mereka tidak tahu hakikat mereka itu sisi Allah siapa. Sebab kita ni selalu mengukur seorang tu mulia ataupun tidak dengan memandang keduniaan yang ada pada dia. Betul? Jadi jangan jadi puak-puak tu. Jangan.
Baik. Adapun perkataan yang haram, perkataan yang haram ini ibaratnya seperti kita menempah api, menempah kayu-kayu api, bahan-bahan bakar api neraka untuk diri kita sendiri. Makin banyak perkataan haram yang kita tuturkan, makin banyaklah bahan bakar untuk diri kita sendiri besok. Na'udzubillah min dzalik. Maka waspada, kawal, pantau lidah kita ni, sabar, makna tahan lidah kita daripada bertutur perkataan yang diharamkan oleh Allah. Contohnya kita suka mengumpat, kita suka mengadu domba, orang panggil memperlagakan orang, memindahkan perkataan orang yang pertama kepada orang yang kedua dengan niat yang tidak baik. Jaga. Sebenarnya perbuatan tu kita sedang menghimpunkan bahan bakar untuk diri kita sendiri. Kalau nak cerita hal orang boleh, cerita yang baik. Jangan cerita dosa dia. Dosa dia kita simpan. Aib, faham? Kita pun banyak aib, Allah simpan aib kita. Maka kita pun kena jaga aib saudara kita seagama, kena simpan, walaupun itu betul dosa dan maksiat. Sebab tu sebelum kita bercakap, fikir terlebih dahulu apa faedah ataupun apa kesan ataupun apa akibat daripada kita suka memindah-mindahkan perkataan. Contoh, si I ni dia datang pada saya, dia mengadu, kau nak tahu tak, dia cerita begitu. Si B tu, di hari tu dia katanya aku gini. Baik, kita dah dapat maklumat tu. Satu hari kita jumpa si B, kita ngadu. Nak tanyalah betul ke hari tu si A ada jumpa aku, dia cerita, dia kata kau ada cakap dia gini. Nampak tak tu? Kita ni, mulut kita ni yang jadi asbab si A dengan si B tadi akan semakin bermusuhan. Faham tak tu? Kita kalau orang baik, hati kita kalau baik, kita tak nak yang dua-dua ni kalau bergaduh semakin bergaduh. Kalau dah jarak, silaturahim ni dah jarak, kita jangan jadi asbab menjarakkan lagi. Faham tak? Sebab tu dalam Islam dibenarkan berbohong untuk mengeratkan silaturahim. Faham? Kita dah tahu dah si A dan si B ni tak belaga angin, tak sebulu, tak belaga angin. Boleh dalam Islam dibenarkan kita berbohong dua orang ni dengan tujuan agar dia boleh berbaik. Faham tak? Faham tidak? Jangan jadikan mulut kita, lidah kita ni jadi asbab semakin renggang perhubungan orang. Kita bertanggungjawab, jaga. Kita bertanggungjawab merenggangkan silaturahim. Jaga baik-baik. Sebab tu fikir dulu. Walaupun benar tadi tu orang tu datang mengadu hal si B tadi, kita ni sebagai orang yang ada ilmu, yang patutnya takut kepada Allah, kalau kita orang baik, kita takkan tahu dah aku kalau cerita pada yang ni nanti mereka ni akan jadi lagi bergaduh. Nampak tak? Kalau kita orang baik, kita tak nak benda tu. Kita tak nak. Paling tidak kita diam, kita takkan sampaikan. Ni dah kita suka sampaikan, dan asbab daripada perkataan kita tu ni jadi bergaduh lagi. Ni banyak berlaku dalam masyarakat kita ni. Sembahyang dah, tutup aurat dah, qiyamul lail dah, sedekah sini, sedekah sana, buat amal sini, buat amal sana, tapi lidah kita tak jaga. Ikut nafsu, terpedaya dengan nafsu yang nak merosakkan ibadah kita. Hati-hati, nafsu ni dia akan usaha untuk merosakkan amalan kita. Sebab tu
kita ni suruh belajar supaya mengetahui cara nafsu dan syaitan merosakkan kita. Itulah caranya. Di antaranya, kita dah buat banyak amal. Dia dah tahu yang ni ada amal, yang ni ada amal, kita pun ada amal. Syaitan dan nafsu akan pakat macam mana nak merosakkan amalan dia orang ni. Biar samanya, biar gagal bagi akhirat semuanya. Biar Allah tolak segala amal mereka ni. Biar amalan mereka ni dihapuskan oleh Allah. Itu sifat dengki yang ada pada syaitan dan nafsu. Sebab tu dia akan hasut kita, suruh mengumpat, mengadu domba, jadi batu api neraka. Itu namanya batu api neraka nama dia. Faham? Bukan batu api je, batu api neraka nama dia tu. Jangan daftar. Jangan jadi ahli. Penat je ni. Kita ni datang mengaji, buang masa, penat. Semua habis. Penat, baik duduk rumah tidur, hujan-hujan, lagi sedap. Semua buat penat semayang, buat penat tahajud, buat penat zakat, buat penat buat ni, buat tu kebaikan, tapi akhirnya tak dapat apa, dapat dosa lagi ada. Kita ni beramal nak apa sebenarnya? Nak Allah terima ke nak Allah tolak? Kalau nak Allah tolak, lebih baik tak payah buat. Kalau kita buat baik, nak Allah terima, ataupun kalau kita nak buat baik sebab supaya Allah jangan terima, supaya Allah tolak, supaya menjadi dosa, baik tak payah buat. Betul tidak? Tapi sedar tak kita perbuatan kita mengumpat, mengadu domba ni menjadi sebab sebanyak apapun amalan kita akan ditolak oleh Allah. Sebab tu kena tahu pantang larang dalam ibadat tu. Kalau tak, nanti kita balik akhirat dalam keadaan rugi, muflis. Meskipun di dunia kita banyak melakukan amal. Sebab tu kita kena mengaji, kena belajar, selok belok beribadat. Beribadat ni ada undang-undangnya, ada pantang larang. Bukan beribadat ikut seronok, ikut suka, ikut rasa-rasa, bukan. Kalau kita tak nak mengaji, kita tak nak mendengar, tak nak belajar, mana kita nak tahu pantang larang ni? Siapa yang nak bagi tahu kita pantang larang ni? Kalau kita tak nak mendengar, tak nak mengaji, tak sanggup nak korbankan sedikit masa kita nak dengar kuliah-kuliah agama, siapa nak bagi tahu kita? Kawan-kawan yang lepak di kedai kopi? Tak. Dalam ilmu ni lah sebagai asbabnya Allah nak bagi petunjuk, bagi nasihat, nak bagi pengajaran. Itu pun kalau kita berlapang dada terima, dengan rendah hati terima, mengaku kesilapan dan kesalahan. Kalau kita dengar masuk kiri keluar kanan, ataupun tak nak terima kesalahan diri kita, tak dapat apa. Sebab tu banyak orang kita suka beribadat tapi tak suka menuntut ilmu. Sayangnya, ruginya, malangnya. Harap-harapkan nanti mendapat pahala yang banyak, harap nanti mati husnul khatimah, harap nanti diberikan syurga oleh Allah, harap timbangan amalnya lebih berat daripada timbangan dosa. Itu semua jadi angan-angan sahaja. Semua jadi angan-angan tu. Sebab apa? Kita tak tahu cara beribadat. Kita hanya beribadat ikut nafsu. Ada guru nak ajar, kita tak mau. Kita berasa kita lebih faham, kita berasa kita lebih tahu, kita berasa kita lebih pandai, kita lebih faham tentang ibadat. Lepas tu kita tak nak dengar kuliah-kuliah agama ni. Akhirnya kita yang rugi. Kita yang rugi. Sebab tu bila dah tahu ni, usaha. Berpantang. Kena pegang, kena lawan. Kalau tak, nanti habis amalan kita. Penat je buat, buang masa je buat. Sebab tu Nabi kata, contohnya ramai yang bangun sembahyang malam dapat ngantuk je. Bangun sembahyang malam tapi dapat ngantuk je, pahala tak dapat. Ramai yang puasa dapat lapar je, pahala puasa tak dapat, faedah bila puasa tak dapat. Sebab apa? Langkah pantang larang. Kita kena tahu ibadat ni bukan sekadar buat, asalkan buat, bukan. Kena ngaji.
Siapa tak nak ngaji rugilah. Di antara golongan yang akan menyesal di hari kiamat besok adalah orang yang waktu hidupnya tak nak belajar ilmu agama. Menyesal sesesal-sesalnya. Kenapa sesal? Karena amalannya semua ditolak, tidak diterima oleh Allah. Menyesal. Kalau aku tahu dulu aku mengaji, kalau aku tahu dulu aku belajar, kalau aku tahu dulu aku pergi kuliah, kalau aku tahu dulu aku korbankan 4 jam seminggu pergi tadah dengar belajar ilmu tauhid untuk akidah yang benar, ilmu tasawuf untuk cuci hati daripada maksiat, ilmu fiqh untuk aku tahu pantang larang selok belok melakukan ibadah. Tapi dah terlambat. Tak tahu berapa ribu kali dah datang ingatan-ingatan, teguran-teguran, ajakan-ajakan daripada Allah ke telinga kita. Tapi kita sombong, tak ambil penting, pada kita tak ada nilai, tak ada harga, nanti-nantilah dulu, lambat mati lagi. Na'udzubillah. Hati-hatilah. Perjalanan akhirat ni sangat berbahaya, tuan-tuan. Tempat yang kita nak pergi ni bukan tempat parti nak seronok-seronok, bukan. Yang nama akhirat ni hari yang sangat-sangat menakutkan, menggerunkan, yang sangat dahsyat sekali. Kalau kita tak buat persiapan betul-betul, Allahu Akbar, jadi aganglah kita selama-lamanya. Alhamdulillah. Jadi agang, tuan-tuan, jadi agang selama-lamanya. Tak temu dah yang nama kesenangan syurga tu, tak dapat dah. Kita orang beriman, mana kita percaya benda ni. Kalau sekarang dia kata aku tak percaya dah pasal neraka, kafir kan? Alhamdulillah. Maknanya dia orang kafir, dia bukan mukmin. Orang mukmin dia akan tahu, bahkan dia yakin, bahkan dia takut, risau, bimbang. Hati-hatilah, usaha. Insya-Allah boleh. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan. Minta pada Allah sungguh-sungguh. Ya Allah bagi taufik supaya aku boleh jaga lidah aku, supaya aku boleh jadi orang sabar. Tahan lidah aku daripada ceritakan kemaksiatan orang lain. Doalah, mintalah sungguh-sungguh. InsyaAllah Allah bagi. Hamba yang bersungguh Allah akan bagi. Allah tak bagi kepada orang tak bersungguh, Allah tak bagi. InsyaAllah. Kawan perkataan kita ni, kawan. Nampak tak tu? Sampai Islam mengharuskan berbohong dengan niat nak memperbaiki perhubungan orang lain. Contohnya kita pergi tahu dah si A, si B ni musuh lama dah, tak boleh pandang muka, tak boleh nampak bayang, tak boleh dengar nama. Kita ni, kita tipu dua-dua orang ni. Kita jumpa si A, kita kata, ni apa, sambil sembang-sembang tu yang kita kata gini, baru ni aku adalah terjumpa si B tu, ada jumpa si B tu. Tapi kau janganlah marah dulu, aku nak cerita dulu ni. Adalah sembang-sembang. Dia ada cakap, tapi dia malu sebenarnya. Dia nak berbaik dengan kau, padahal kita bohong. Dia kata nak baik tapi malu segan dia. Sebab dia tahu dia ada salah. Dia nak minta maaf tapi dia malu. Ni aku cakap dengan kau dia. Dia tak suruh pun aku cakap dengan kau. Tapi aku dah dengar benda tu, benda baik, aku sampaikan lah. Padahal tak ada apa pun. Itu nama bohong. Lepas tu, bohong sunat. Bohong ni jangan kata sunat, kadang-kadang wajib berbohong. Sebab tu suruh ngaji. Orang kata bohong sunat, kita ketawa. Rupanya ada dalam hukum. Kita tak nak ngaji, kita tak tahu. Ni ada dalam, tak lama jumpa bab tu. Nak bohong pun kena ngaji juga. Faham?
kita ni kan kaki pembohong. Ada jalan dalam Islam, ada jalan nak bohong boleh, kena pada tempat dia, dapat pahala bohong tu. Bukan cerita lawak-lawak. Kita dengar orang bohong sunat. Mana ada bohong sunat? Kita jahil, kita bebal tak nak mengaji. Benda ada dalam agama, kita kata tak ada. Kita kata tak ada sebab kita tak tahu. Dalam agama ada, dalam hukum ada. Sebab tu suruh ngaji. Banyak benda kita boleh tahu. Orang tak mengaji ni rasa sempit agama. Siapa kata tak boleh bohong? Siapa kata tak boleh berdengki? Siapa kata tak boleh mengumpat? Ada tempat-tempat yang diberi kebenaran dalam agama. Nak tahu ngaji lah. Ni orang ngajak ngaji tak mau. Sibuk. Kalau pasal duit kan tak ada sibuk. Ada je ruang kita. Bukan marah dah, nasihat dia. Apa tadi? Pasal apa tadi? Bohong. Tak habis cerita lagi. Bohong si itu bohong si tadi kata si B ni ada tergerak hati dah rasanya, tak nak dah pengusaha berpanjang-panjangan. Tapi dia malu lah dengan kau. Memang dia sadar, dia kata. Tapi dia malu. Okey. Ya, kan? Lepas tu kita jumpa si B pula. Cerita sama kita buat. Baru ni ada jumpa si E. Dia kata, macam nak baik-baik dengan kau. Tapi sama lah cerita sama. Kita karang je. Kita kecong je. Kita bohong je. Itu nama bohong. Apa erti bohong? Apa erti bohong? Berkata sesuatu yang tidak berlaku. Berkata sesuatu benda yang menyalahi. Itu namanya bohong. Tapi ni tadi saya bohong tak tadi? Saya bohong tak dua orang ni tadi? Apa niat saya? Supaya dua ni jadi berbaik. Dosa tak saya? Saya tak dapat dosa. Nampak tak? Nampak tak tidak ni? Jadi dalam agama dibenarkan berbohong dengan niat mengeratkan silaturahim. Ingat tak? Macam tu. Itu namanya sunat bohong. Dan ada kala wajib berbohong. Tak bohong berdosa. Dengar baik-baik. Ini bukan ilmu sesat ni. Dengar baik-baik. Contoh, ada kawan kita orang soleh, kawan kita orang baik, mukmin. Tiba-tiba ada datang satu kumpulan ni, nak bunuh dia, nak tangkap dia, nak zalimi diri dia. Padahal kesalahan dia ni tak patut dengan benda yang nak dibuat atas diri dia tu. Hukuman tu. Faham tak? Tiba-tiba kumpulan ni tadi tunjukkan pada kita gambar dia. Dia kata, pakcik, minta maaf ganggu pakcik ni tengah duk kayu-kayu basikal ni, saya tahan dah tadi. Bukan apa nak tanya ni. Pakcik kenal tak orang ni? Dalam hati kita kata, ni budak yang duduk belakang rumah. Kau boleh budak ni? Mana kita kenal. Lepas tu kita buat tanya, kenapa nak cari budak ni? Tak pernah tengok budak ni kan? Tak pernah nampak muka ke area-area sini. Bohong tak tu? Bohong. Lepas tu kita tanya, apa? Kenapa nak cari budak ni? Ada nak ni ya. Mana kita tahu tujuannya tak elok. Nak menzalimi, nak membunuh contohnya. Wajib kita bohong pada waktu tu. Bohong macam mana? Aku tak pernah kenal orang ni. Aku tak pernah jumpa dan tak pernah tahu siapa dia. Maknanya kita cakap benda yang menyalah. Bohong tak ada? Apa tujuan kita bohong? Nak menyelamatkan nyawa Muslim, nak menyelamatkan nama orang yang soleh, orang yang baik tadi daripada dizalimi. Maka dalam keadaan ini wajib berbohong. Sebab kalau kita jujur di sini jadi asbab dia dibunuh, kita tanggung dosa dia. Faham tak ni? Kalau si A tadi tu dibunuh, asbab kita yang memecahkan rahsia, dosa bunuh tu pun kita dapat. Walaupun yang membunuh tu orang lain,
tapi kita sebagai asbab. Dah cerdik dah? Ha? Jadi bohong ni bukan sekadar sunat, bahkan ada kalanya wajib. Ada kalanya jujur itu hukumnya haram tu tadi. Faham tidak ni? Jangan kata ilmu sesat pula. So ngaji lah, rugi tak ngaji ni tuan-tuan. Banyak benda kita tak tahu. Dalam Islam ada, dalam kitab ada, kita tak nak ambil tahu. Lepas tu bila orang kata bohong sunat, kita ketawa kan. Rupa-rupa kita ketawakan diri sendiri. Padan muka kita. Suruh ngaji. Tu contohnya. Belum mula lagi kelas ni. Tu orang mukadimah baru. Mana tadi kelas kita ni? 40? 71. Nampak kitab pun dah terbalik muka semua 40. Faham tu, belajar nanti sampai bab dia tu bohong. Ada bohong yang diharuskan, ada bohong yang hukumnya sunat, ada bohong yang hukumnya haram. Ini bohong je haram, bohong je haram. Tak mengaji ni sempit, kepala otak kita jadi sempit. Pandang agama ni menyusahkan agama ni. Ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Nak pakai seksi tak boleh. Siapa kata tak boleh? Pada tempatnya boleh. Yang tak boleh itu kau seksi ke khalayak ramai. Orang tak berhak tengok aurat engkau, dapat tengok. Lagi engkau penat-penat cari duit, pening-pening kepala nak bayar orang punya hantaran 20,000, 80,000. Tiba-tiba senang aurat kau diratah oleh orang laki-laki lain. Betapa murah ni. Tak ada harga diri, tak tahu nilai diri. Siapa kata tak boleh dedah aurat? Dedah aurat pada tempatnya. Duduk kat rumah, suami ada, seksi lah, seseksi-seksi. Pakai seurat benang aja kat rumah. Tumbuk sambal belacan kat dapur tu. Dapat pahala pula seksi kalau macam tu. Tutup tingkap lah, jangan buka, nanti kadang jiran sebelah akan skodeng pula. Tutup tingkap dia. Dan waktu anak cucu tak ada kan, dia kata nyanyok pula dah. Apa hal nenek aku ni, nyanyok pun terbiak ni tak lama dah ni. Waktu lain clear le. Nak ajar jangan kata tak boleh seksi. Itulah kalau tak mengaji jumud, kalau tak kita ni jumud. Pandang agama ni menyusahkan. Agama tak susahkan. Boleh, kena pada tempat. Pakai sesi-sesi. Buat sambal belacan, tumbuh batu lesuh tu tang suami kita balik. Ni macam buku hari ni. Tengok, Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Baru suami kita tak keluar lepak kedai mama. Di rumah je. Kawan-kawan kita pun tanya, ni apa kan pasal lama tak keluar rumah, kau tengok kan, dah tak lepak-lepak lagi. Boleh tahu. Ini balik rumah macam hantu gaya ni, apa tak keluar lagi dia. Contoh nak cerita yang orang kata Islam ni sempit, sebenarnya kepala otak kita yang sempit. Boleh macam tu, boleh nak lawa, nak seksi, nak pakai baju berlabuci, ropol-ropol, pakai depan suami, pahala. Ni pakai dekat luar, orang lain yang kita jamu sendiri ni, orang lain yang senang tengok kita, orang lain yang seronok tengok kita, orang lain yang berahi tengok kita. Dosa lah tu. Depan suami pakai lebih kurang lah. Keluar rumah kawan-kawan tengok bukan main seronok, kawan-kawan tengok diri dia, pakaian dia. Depan suami biasa-biasa je. Dia kata takkan kat rumah nak kena pakai lawa-lawa. Itulah sebab tak pandai. Siapa yang sebenarnya kita nak kena raikan? Suami kita ke kawan-kawan ke orang-orang luar? Suami.
Ni beli baju cantik-cantik pakai dekat luar, dekat rumah pakai apa? Kain kembar berkembar. Baju tu kembangkan seksi tu. Seksa menyeksa. Belajarlah, semua tu ibadat. Kalau kita buat benda-benda macam tu untuk suami kita, meraihkan suami kita, memuliakan suami kita, pahala tu ibadat orang perempuan. Sebab tu orang perempuan dia paling senang nak dapat pahala kalau dia pandai, dan paling senang nak masuk neraka kalau dia tak pandai. Orang perempuan jaga sembahyang, jaga aurat, layan suami dia, khidmat suami dia. Biar orang lain nak kata kau ni apalah, aku tengok kau ni macam jadi hamba dengan laki kau, bersonau laki kau tu, aku tengok kau buat macam gaja lah pula. Tu dia yang cakap tu bebal nama dia. Faham? Nak ajar orang jadi jahat macam dia, nak ajar orang jadi jahat macam dia. Tak padan dia jahat biadab dengan suami, nak ajar orang lain menjadi macam dia juga. Na'udzubillah. Hati-hati dengan kawan-kawan yang jadi macam tu. Kita nak jadi isteri yang baik, yang Allah redha, yang suami redha. Dia kata apa tu ni, jangan taat sangat dengan lelaki kau tu. Ada yang jadi macam tu. La ilaha illallah. Ada manusia macam tu, macam-macam. La ilaha illallah. Mengaji insya-Allah semua tu boleh baiki, insya-Allah dengan ilmu. Habis. Jadi maka setengah segala perkataan yang tiada memberi manfaat itu menceritakan segala perkataan perjalanan, cerita tentang pergi jalan-jalan, aku pergi jalan sini, aku pergi jalan sana, aku pergi jalan sini, jalan sana. Nampak tak? Tu sia-sia. Tak ada pahala pun tu. Tak ada pahala. Ataupun kita up konten-konten kita, nak tunjuk kita pergi jalan sini, nak tunjuk kita pergi jalan sana, tu nama sia-sia. Faham? Ataupun apa, dan segala kelakuan manusia, kita ceritakan tentang adat-adat manusia kat sana begini, manusia kat situ begitu, manusia kat sana beginun. Ikutlah. Dan kelakuan perniagaan. Cerita pasal perniagaan ni, perniagaan bukan dia memberi ilmu perniagaan. Kalau bagi ilmu perniagaan tu dah manfaat. Ni dah cerita pasal berniaga. Cerita pasal berniaga kosong-kosong itu. Dan perusahaan, inilah dia setengah daripada barang yang banyak manusia berkata-kata padanya. Nampak banyak tu yang banyak. Cerita pasal makan, cerita pasal pakaian, cerita pasal hobi, cerita pasal tu sia-sia dah tu. Tak ada pahala pun tu. Setengah jam cerita pasal makan, makna setengah jam tu sia-sia. Tak dapat pahala lah. Habis Hailio tekak kering, cerita pasal benda sia-sia. Maka setengah daripada kebinasaan lidah yang banyak itu berdusta. Ini sebahagian daripada kecelakaan, kebinasaan yang kita akan terima disebabkan oleh lidah kita sendiri, iaitu mana? Berdusta, berbohong. Tadi apa maksud dusta tadi? Berkata sesuatu yang tidak berlaku, berkata sesuatu yang tidak benar terjadi. Bendanya putih, kita kata dengan kawan-kawan kita, tadi nampak kawan kita tu dia pakai baju hitam. Bohong tu namanya. Itu namanya bohong. Sama ada kita bercakap tu dalam keadaan kita dah tahu dah kawan kita pakai baju putih, saja cakap baju warna hitam, namanya bohong. Faham tak? Kita tahu dah kawan kita tu pakai baju putih, tapi kita cakap dengan kawan-kawan lain, dia tadi pakai baju hitam, dia bohong lah tu. Ataupun kita cakap kawan kita tu pakai baju hitam dalam keadaan kita tak tahu benda sebenar. Kita tak tahu kan kawan kita tu hari ni pakai baju apa, tak tahu. Tapi kita cakap dengan orang dia pakai baju hitam, tiba-tiba tak betul dengan benda yang sebenar, bohong juga namanya. Faham? Oleh demikian, sebab tu kalau benda tak pasti jangan cakap, nanti jadi bohong. Satu lagi, takut jadi fitnah.
dan mengumpat. Tapi bohong berdusta ni boleh tadi nanti akan sampai kat bab kat belakang. Jadi kaki-kaki pembohong, kaki-kaki pembohong sila tunggu. Ini ada tips untuk kita tidak berdosa berbohong. Dah daripada kita bohong dosa, baik kita bohong yang tak dosa, betul? Kena yang dosa juga. Dan mengumpat. Mengumpat ini top 10 ni. Ini top 10 ni. Jangan main-main ni. Mengumpat, apa arti mengumpat? Dengar baik-baik. Menceritakan keaiban, kedosaan, kekurangan saudara kita, yang mana apabila saudara kita tu dia dengar apa yang kita cakap pasal kekurangan dia, dia dengar ataupun dia tahu cerita tentang keaiban dia, kedosaan dia, kemaksiatan dia, kalau dia dengar, kalau dia tahu apa yang kita ceritakan pada kawan-kawan kita yang lain, dia marah, dia sakit hati, dia tak suka. Itulah namanya mengumpat. Faham ke tidak? Jadi kita semak perbuatan kita tu. Baru kita boleh tahu kita ni, yang kita cakap ni mengumpat ke bukan. Kalau kita tak tahu definisi takrif mengumpat ni apa, kita berasa kita tidak mengumpat, padahal kita sedang mengumpat. Faham tak? Sebab tu dalam kitab penawar bagi hati yang kotor ni, dia tak ada tulis penawar hati yang kotor, dia tulis penawar bagi hati je. Dalam kitab penawar bagi hati yang kotor ni, penawar bagi hati yang berpenyakit ni, dia akan perkenalkan nama-nama penyakit, tanda-tanda penyakit. Kalau sakit, kalau dengki, apa tandanya? Kalau dendam, apa tandanya? Kalau mengumpat, apa tandanya? Supaya kita kenal dan kita sendiri boleh cari benda ni ada ke tidak dalam diri kita. Kalau kita hanya tahu dengan nama mengumpat, tapi apa kejadah hanya mengumpat tu pun kita tak tahu, ini yang masalah. Kita tak sedar yang kita cakap tu sebenarnya mengumpat, tapi oleh kerana kita tak tahu mengumpat tu apa, macam mana kita nak jauhkan diri? Sebab tu kita tak berasakan yang diri kita ni orang yang mengumpat, sebab kita tak tahu mengumpat tu apa sebenarnya. Sebab tu dalam kitab ni dia akan terangkan kita. Kalau kata penyakit dengki tu apa, dengki tu tu, takabur tu apa, mengumpat tu apa, supaya kita boleh cari dalam diri kita, bukan semua cari dalam diri orang. Ulang balik tu, cerita tentang dosa orang, aib orang, maksiat orang, meskipun benda tu benar, meskipun benda tu betul jadi berlaku, kita menceritakan kepada orang lain, sama ada bercakap ataupun dengan tulisan, yang mana apabila Tuhan empunya diri yang kita ceritakan tadi, kalau dia tahu apa benda yang kita cakapkan pasal dia tadi, dia jadi marah, dia tak suka, dia benci. Itulah namanya mengumpat. Meskipun kita ceritakan pasal pakaian dia, contoh, kita ada seorang kawan, dia orang sederhana ataupun dia orang fakir miskin, kita ceritakan pada kawan-kawan kita yang sama waktu dengan kita ni, kita kata begini, kau nak tahu tak, baru ni aku tengok, aku terserempak ataupun aku ternampak kawan kita si A tu pergi kedai bandel, beli baju anak bini dia, kami banyak beli kat baju bandel dia tu memang tak mampu lah tu nak beli baju-baju mahal ni. Tu. Ya, anak bini dia pakai belikan baju-baju bandel macam tu pasal malam je dia. Baik, benda betul, memang berlaku. Tapi kawan kita tu, Tuhan empunya badan, kalau dia dengar apa yang kita ceritakan pasal dia tadi tu, pasal pakaian anak bini dia tadi tu, dia jadi sakit hati, dia tak suka dengan perkataan tu. Tu namanya mengumpat. Boleh faham tidak? Tu cerita pakaian tu, tak cerita lagi benda yang mengaibkan dalam keluarga dia lagi, tak cerita lagi. Tu cerita pakaian je tu, mengumpat. Semak balik diri kita. Walaupun betul, ataupun kita cerita begini, kawan kita tu, kita cakap dengan kawan-kawan kita yang lain, kau nak tahu tak, kawan kita si A tu, dia tu suka sepak terajang bini dia.
Suka sangat selalu duk sepak terajang bini dia. Kalau suami dia tadi dengar, ataupun kalau bini dia tadi dengar apa yang kita cakap dan tu tadi, marah dia tak suka dengar. Itu namanya mengumpat. Faham? Walaupun betul, tapi ada tempat-tempat mengumpat ini dibolehkan dan tidak berdosa. Nak tahu tak? Nak tahu ke tidak? Nak ngumpat dah tu. Nak tahulah, takut jatuh dalam mengumpat yang dosa. Kena belajarlah. Barulah kita tak dosa ngumpat. Yang laki cerita pasal bini dia. Bini dia memang jenis gangster bini dia. Bini dia memang suka sumpah seranah, maki laki, tengking-tengking laki, sepak terajang laki. Jangan main. Saya ada kawan dia tu. Ada kawan. Bini dia pukul dia selalu, maki hang dia. Jaga-jaga. Kalau laki kau tak maafkan kau, jangan kata nak masuk syurga kau, cium baru pun kau tak dapat. Hati-hati. Selekeh apa pun laki kita tu, jangan buat main-main. Sebab tu bertuah kalau orang dikurniakan suami yang pemaaf, bertuah sangatlah dia. Maknanya dia isteri derhaka yang bernasib baik. Dia isteri yang derhaka yang sangat-sangat bernasib baik kalau dia mendapat suami yang pemaaf. Kalau suami dia tak maafkan dia, habislah dia. Takkan bertemulah dengan syurga selama-lamanya. Hati-hati orang perempuan. Jangan masukkan diri kita dalam golongan tu. Nafsu memang suka, nafsu memang hasut kita supaya jadi isteri yang derhaka, supaya kita nanti tak dapat syurga. Besok dah diazab oleh Allah. Diketawakan kita, padan muka kau. Hati-hati. Sebab tu nak taat pada suami ni benda paling payah sekali bagi orang perempuan. Nak taat pada suami ni benda paling payah sekali. Dia boleh bangun tahajud tengah-tengah malam taat kepada Allah, tapi nak taat dengan suami dia payah. Nampak tak? Padahal taat pada suami itu adalah menjadi asbab dia mendapat redha Allah. Dia taat pada suami itu sebenarnya dia sedang mentaati Allah, sebab Allah yang perintah pada mana-mana isteri kena taat pada suami selagi suruhan suaminya itu tidak melanggar syariat. Meskipun suami dia penjudi, meskipun suami dia tu peminum arak, meskipun suami dia tu kaki perempuan, tapi apabila suaminya tu menyuruh mengajak sesuatu benda yang tidak melanggar syariat, wajib dia patuh. Faham? Bukan kata alah buat apa aku nak tahan dengan lelaki aku, dia pun minum arak pagi petang siang malam. Tu suruh ngaji. Kau tak faham. Kau nak berkahwin je mengaji tak mau. Berkahwin nak melompat bukan main lagi. Mengaji tak mau. Sebab tu bila cerita pasal hukum hakam suami isteri terperanjat. Apa macam tu nak mau taat? Kalau rumah kena bagi tahu juga. Suruh belajar. Amal ni, ilmu ni sebenarnya kena tahu sebelum beramal lagi. Bukan dah beramal puluh tahun baru nak tahu. Itu sepatutnya. Sepatutnya kena belajar dulu sebelum beramal sebagai persiapan, baru kita tahu apa yang kita nak buat ni. Nak jadi suami ni apa tanggungjawab aku, apa amanah yang aku mesti kena buat, dan apa yang aku tak boleh nak buat. Apa yang kalau aku buat aku dosa sebagai suami, aku dilaknat oleh Allah sebagai seorang suami. Apa benda ni? Apa yang mesti aku kena bagi pada bini aku dan anak-anak aku, dan apa benda yang aku tak boleh nak bagi pada mereka. Begitulah juga orang perempuan. Ni tak nak. Dia kata dah pergi kursus. Maknanya cukup kursus tu 2 jam. Dah tu pun bukan datang pun kau lepak kat kantin. Kan waktu habis kan kau datang ambil sijil, sengih. Ni kursusnya di masjid, suraunya majlis ilmu ni kursus dia.
Sebab tu kena bawa laki bini kita, laki ajak bini kita pergi mengaji, supaya masing-masing faham tanggungjawab. Ini nak tak nak mengaji, lepas tu bila kata bini terperanjat, sampai macam tu sekali ke? Takkan tak boleh? Terperanjat lah tu. Nampak tak? Lepas tu dah tahu tak nak akur pula tu. Tak nak akur pula tu. Jadi orang perempuan terlebih senang nak masuk syurga kalau dia pandai. Kalau dia tak pandai, terlebih senang nak masuk neraka. Hati-hati perempuan. Dia tak perlu nak tahajud banyak-banyak, tak perlu nak baca Quran banyak-banyak, tak perlu nak baca wirid banyak-banyak. Cukup dia taat kepada Allah dengan makna buat apa yang Allah suruh, tinggalkan benda yang Allah haramkan, jaga maruah diri dia, kemudian hormat dan taat pada suami. Syurga lah, walaupun dia tak ada buat benda-benda sunat. Suami dia redha pada dia, syurga lah dia. Senang kan? Tapi payah tak? Nafsu kata jangan lawan. Bodoh kau nak hormat laki kau. Hormat laki kau bukannya baik. Kaki perempuan kau nak taat pada dia, buat apa kau? Tu setan jenis tak nampak. Setan kat tempat kerja lain pula. Yelah aku tengok kau ni, apa nak ni laki kau tu, jangan. Dia bukan baik pun. Dia pun apa dengar baru ni ada perempuan. Jaga. Tu setan yang jenis nampak tu. Hati-hati. Tidak ada alasan suami kita sejahat mana bukan lesen untuk isteri derhaka pada dia. Faham? Sejahat apa pun, kalau tak tahan, pergi minta. Jabatan agama tu ada hak kamu. Teruskanlah jadi isteri yang solehah, taat pada Allah, solat, jaga maruah, kemudian doakan banyak-banyak suami kita tu. Mudah-mudahan. Boleh tak Allah nak ubah suami kita jadi orang baik sekali mata? Boleh tak? Boleh sangat. Tapi sebenarnya Allah sedang nak memberi kita peluang sebagai isteri yang dapat banyak pahala sabar. Kita ni jenis nak cepat. Hari ni doa, hari ni nak tengok bini kita berubah jadi malaikat. Hari ni nasihat, hari ni nak tengok orang tu jadi malaikat hari ni juga. Tu nafsu kita. Kalau nak suruh suami berubah, hari ni nak tengok berubah jadi tu imam masjid dah kalau boleh. Janganlah macam tu. Allah tidak akan mensia-siakan setiap usaha kita yang baik. Mengajak, mendidik, memberi nasihat, sabar. Semua tu dibayar oleh Allah. Walaupun orang yang kita ajak tu tak berubah sampai mati. Faham? Macam tu cara dia. Sabar, insya-Allah dengan keberkahan kesabaran kau nanti. Kalau Allah tak ubah di waktu kau hidup, dia akan berubah waktu kau mati. Lepas kau mati dia akan berubah jadi orang yang baik. Asbab dia terkenang balik. Aku ni dah sia-siakan dulu. Isteri aku dulu arwah ni selalu nasihatkan aku, ajak aku, tapi sekarang ni dia dah tak ada. Kadang manusia ni dia macam tu. Biasanya benda dah tak ada tu baru kita tahu nilai ni. Berlaku kan, ada berlaku kisah macam tu. Suami dia jahat bukan main, minum arak, kaki judi, kaki perempuan, tapi dia perempuan solehah. Apa suami dia suruh yang baik-baik dia taat. Dia hormat suami dia, dia tak tinggi-tinggikan suara walaupun suami dia peminum arak. Sebab dia tahu tugas dia sebagai isteri begini yang Allah bagi pada dia. Nampak tak? Dia tak tinggikan suara dengan suami dia. Apa yang suami dia suruh benda baik-baik dia buat. Dia solat, dia jaga maruah dia. Akhirnya berkah kesolehan isteri dia tadi, suaminya tu diberi taufik oleh Allah berubah jadi orang baik sangat-sangat. Tapi selepas isteri dia dah meninggal, suami dia jadi orang baik, jadi orang soleh. Asbab. Nampak tak? Kita ni jenis tak sabar. Nak cepat. Kan ada satu kisah, pernah dengar tak kisah tu? Seorang isteri yang taat pada suami dia. Mak bapak dia sakit sampai mati. Suami dia tak izinkan dia pergi ziarah. Maknanya suaminya kata, kalau aku tak ada rumah, jangan keluar pergi mana-mana. Tiba-tiba mak dia sakit. Dia tak boleh keluar sebab suami dia nombor satu.
Pada orang yang tak faham agama, dia akan kata apa? Zolim. Ini anak derhaka. Ibu sakit, ayah sakit, tak boleh pergi, tak nak pergi ziarah, taat sangat dengan laki tu. Ni orang jahil yang cakap. Padahal itulah dia isteri solehah. Asbab daripada kesolehan isteri dia tadi itu, ketaatan pada suami dia, Allah ampunkan dosa ibu bapa dia tadi. Mati ibu bapanya husnul khatimah, asbab dia memiliki anak yang solehah, yang taat dengan suami. Bila anak kita taat dengan suami, sebenarnya kita syukur, ya Allah, alhamdulillah, kau dah kurniakan kepada aku anak yang solehah, anak yang taat dengan suami dia. Ini kita dah kadang-kadang ada mak bapak tak faham dia kata, apa kau ni taat sangat dengan lelaki kau? Ni mak bapak apa ni? Lepas tu mak bapak mengenal ngaji. Bila kita tengok anak perempuan kita tu baik dengan suaminya, khidmat dengan suaminya, taat dengan suaminya, itulah anak solehah yang selama ni kita doa-doa tu, ya Allah kurniakanlah anak aku yang solehah, jadikan anak-anak aku anak yang solehah kalau perempuan. Itulah dia anak solehah. Kita nak jadi apa? Nak anak apa sebenarnya? Itulah dia anak solehah. Bila dia taat pada suami, dia anak solehah lah tu. Cuma sekarang ni hak dia yang paling utama pada suami dia, bukan kita. Ingat, bila anak kita dah menikah, dah tak ada dah, lepas dah daripada kita. Laki dia nombor satu dah, bukan kita. Ni anak dah jadi bini orang, masih lagi kita nak kontrol anak perempuan kita. Dah, dia bukan milik kita dah, dia dah jadi milik orang dah. Kita nasihat boleh, nak kontrol tak boleh. Faham tak tau? Banyak mak bapak yang tak faham masalah ni. Kau ni asal kau taat sangat dengan lelaki kau? La ilaha illallah. Kita nak ajar anak kita jadi isteri derhaka macam tu. Tu dari cerita tu. Asbab memang orang kata dia tu jahat, mak dia sakit tak pergi ziarah, laki dia jahat macam begini. Tapi nampak tak hikmah daripada dia taat dengan suami dia tu, walaupun dicela, walaupun difitnah, walaupun dikata macam-macam, Allah Ta'ala ampunkan, selamatkan ibu bapanya daripada azab. Asbab apa? Anak perempuan dia yang taat pada suami tadi. Macam tu. Banyak nak kena belajar. Banyak nak kena belajar. Ketat sangat hukum Tuhan ni sampai tadi kau cari Tuhan lain. Kau tak suka dengan hukum Allah, carilah Tuhan lain. Kalau ada Tuhan lain. Ikut Tuhan lain kau pergi cari Tuhan yang boleh ikut kehendak kau. Jangan bertuhankan Allah dah. Cari Tuhan yang boleh ikut, patuh kehendak kau. Ada? Mustahil? Dah bila mustahil, ada Tuhan selain daripada Allah, mustahil. Mau tak mau kena taat, patuh, terima, redha hukum hakam Allah. Dah tak ada jalan lain dah. Kau nak lawan, nanti tunggu masuk jadi arang dalam neraka. Allah tak peduli siapa kita. Kita tak ada harga pun. Kemudian jaga lidah kita ni, jangan mengumpat tadi tu, jangan mengumpat. Pencen dah, letak jawatan. Ini selagi tak mengumpat, tak sendawa makan. Tak sendawa. Tak puas hati, baik. Banyak sekarang laki ngumpat bini, bini ngumpat laki. Bini cerita jahat laki dengan orang ramai. Kadang-kadang yang paling jahat dekat media. Cerita laki aku gini, tapi dia tak cakap terang-terang laki aku, dia bagi hint aja. Orang akan faham yang dicakap tu ditujukan pada suami. Orang akan tahu, walaupun dia tak sebut suami saya dalam kurungan Dolah binti Mamat bin Sipolan. Kamu tak balik rumah, kaki perempuan. Mengumpatlah tu, berjuta orang tahu aib dia. Ini contoh isteri perempuan yang tak ada maruah. Memang ada yang akan percaya perkataan dia, dan ramai juga yang mengetahui dia adalah isteri yang tidak ada maruah. Dalam masa yang sama, orang kata, dia punya isteri yang tak baik. Sebab apa? Menceritakan aib suaminya di khalayak ramai. Orang kata, dia ni rupanya perempuan tak ada akhlak rupanya. Dia ni isteri yang tak ada berakhlak rupanya.
Nampak tak? Kita yang mendedahkan aib diri kita sendiri. Dosa dapat dah, dosa ngumpat satu. Kemudian mengaibkan diri sendiri. Orang daripada tak tahu perangai buruk kita, berjuta orang tahu. Nampak tak? Begitu juga suami. Tak boleh kita nak mengumpat ni, kecuali pada tempat yang dibenarkan, dengan niat yang dibenarkan, dengan hajat yang dibenarkan. Itu boleh mengumpat. Nanti kita sampai bab dia, kita cerita lah. Sini bukan bab dia lagi, belum sampai. Ni yang mengumpat di sini, yang dimaksudkan mengumpat di sini, mengumpat yang tidak diharuskan. Itu yang mendatangkan kecelakaan, kebinasaan. Dan berbantah-bantah, bergaduh. Mudah nak faham. Bergaduh, berdebat-debat. Pun sifat yang dicela oleh Allah. Sebab tu kita kalau berada di pihak yang betul, kita payah nak berhenti daripada berhujah. Kita payah nak berhenti daripada bertekak. Faham tak? Sebab kita tahu kita betul. Jadi nak berhenti tu payah. Padahal orang yang berhenti, meninggalkan perdebatan, meninggalkan pertengkaran, pergaduhan, dalam keadaan dialah yang sebenarnya, pahalanya lebih besar diberi oleh Allah. Dia bertengkar di pihak yang betul, tapi dia berhenti, dia tak nak teruskan walaupun di pihak yang betul, pahalanya lebih besar. Sebab apa? Orang yang benar ni nak berhenti bercakap payah. Betul tak? Kita pihak yang benar, kita nak berhenti daripada bertekak tu payah. Kita akan cuba nak menonjolkan kebenaran, nak terang sini, nak terang situ. Betul? Sebab tu nak berhenti payah. Jadi Allah tawarkan pahala lebih banyak, lebih besar daripada orang yang bersalah berhenti bertekak. Kita bersalah, kita tahu salah, tapi dalam perdebatan dari pertengkaran tadi kita berhenti dulu. Kita tak nak teruskan sebab kita tahu kita salah. Pahala bagi diri kita. Tapi tidak sebesar orang yang berada di pihak yang betul berhenti daripada bercakap. Sebab apa pula? Macam pelik je dengar. Sebab kalau kita meneruskan perdebatan nanti akan masuklah fitnah syaitan. Jadi ujub, jadi riak, nak menunjuk pandai supaya orang kagum dengan kebijaksanaan kita. Dan kadang-kadang yang lebih bahaya, kita punya, maknanya sifat kita tak nak berhenti tadi tu menjadi asbab lawan kita tu lagi terdedah kepada kecelakaan yang lebih besar. Faham tak tu? Kita cakap begini, nasihat begitu, nasihat begini, nasihat begitu, daripada perkataan lawan kita tadi, perkataan yang biasa-biasa keluar daripada mulutnya, perkataan yang kadang-kadang boleh menarik iman dia sendiri. Kau tak payahlah nak nasihat aku tentang Quran, tentang hadis ni. Kau ingat semua betul ke benda? Aku ada peduli ke? Nampak tak? Bukankah perkataan tu dah jadikan dia kafir? Faham tak? Sebab siapa tadi? Kita. Sebab tu berhati-hati. Cakap nasihat sekali dua, tak nak dengar dah tinggalkan. Serah pada Allah dah. Sebab kalau kita teruskan juga nak membetulkan, dia makin marah, amarah dia makin tinggi, akalnya makin hilang, nafsu akan semakin menguasai diri dia, dan keluar daripada mulutnya perkataan yang boleh merosakkan agama dia. Sebab siapa tadi? Kita. Kalau kita bijak, kita akan berhenti. Sebab apa? Takut mudarat diri dia nanti, dan takut juga timbul mudarat untuk diri kita. Contohnya nak menunjuk pandai. Betul? Ada fitnah situ. Sebab tu orang yang mengalah tu tadi bukan bermaksud dia kalah. Nak jaga agama. Dia lah orang yang bijak. Kemudian inilah mana tadi, maka setengah daripada kebinasaan lidah yang banyak itu berdusta, mengumpat, faham dah, dan berbantah-bantah dan memuji. Puji pun tak boleh.
Memuji pun ni boleh membawa kepada kebinasaan. Jadi nak puji, tengok tempat, tengok orang, tengok keadaan. Salah tempat, salah orang, salah keadaan kita memuji, akan adalah kebinasaan untuk diri kita. Padahal kita puji. Contohnya mana? Saya buat dosa, saya buat maksiat, tuan-tuan puji saya, kata saya bagus, kata saya baik. Maka perkataan-perkataan puji-pujian tuan-tuan daripada saya tadi melupakan saya tentang dosa yang saya buat dengan Allah. Saya akan terus melakukan dosa sebab saya tahu semua orang suka dengan perbuatan saya. Saya dedah aurat, saya ambil gambar, saya up dalam media. Ramai yang kata, wow, bagus, cantik, cun, lawa. Apa lagi? Banyak like. Huish, 20,000 like kau pakai macam ni. Oh, makna orang suka. Ada tak saya rasa dosa dedahkan aurat saya dalam media? Bahkan like tu orang Melayu kata seronok. Tu satu pujian lah tu. Ingat tu, button like tu kalau salah tekan dosa kita dapat. Button like tu salah tekan dapat dosa. Like tu tanda seronok, like tu tanda setuju. Bila kita seronok dengan orang yang dedah aurat dalam media tadi, dia tengok ramai orang seronok, dia akan terus buat lagi. Besok dia nak dapat lagi like yang lebih banyak, dia ketatkan lagi pakaiannya. Hari pertama tak berapa ketat sangat. Tapi hari pertama tengok ada 200 like, dia kata ni kalau ketat lagi sikit ni rasa mau naik 2,000 ni. Dia pun ketatkan lagi sampai nak menampak pun susah dia. Besok naik pula, dapat pula dah 30,000. Apa lagi ni? Saya rasa ni macam tudung ni, rasa macam ini ikut ni sebab tak berapa naik 1M ni. Buka tudung. Berlaku tuan-tuan. Ni dunia dah gila dah ni. Orang nak cari populariti ni. Kalau dulu susah nak jadi artis, sekarang ni senang nak jadi artis. Masing-masing boleh berlakon sendiri. Betul? Jadi semua sekarang ni semua peluang jadi artis. Jadi maka masing-masing berusaha nak mempopularkan diri sendiri. Dengan cara yang tersendiri. Kadang-kadang terlalu lapar akan puji-pujian, viewers dan sebagainya, sanggup menggadaikan agama dia, sanggup menggadaikan maruah diri dia. Na'udzubillah min dzalik. Betapa murahnya lah agama pada dia. Yang bertudung, buka tudung sebab like tak banyak, follower tak ramai, buka tudung makin ramai lagi. Itu nama istidraj nama dia. Allah lorongkan dia lagi. Allah biarkan lagi terus sesat dan terus sesat dan terus sesat sampai satu masa Allah akan ambil nyawanya dalam keadaan dia sedang sesat dan tenggelam dalam maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Hati. Jaga-jaga. Tu puji lah. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab dia tengok ramai orang puji. Kalau ramai yang menasihatkan dia, insya-Allah dia takkan seronok dah nak buat benda macam tu. Dia kan tak seronok dah nak up gambar-gambar macam tu. Sebab orang tahu, orang tak suka. Kalau dia tahu orang tak seronok. Tapi ni yang seronok lebih ramai daripada yang tak seronok. Apa tu dia menjadi-jadi. Nampak tak? Kita dapat dosa dia. Kita dapat dosa dia. Kerana kita ni lah yang menjadi asbab dia tu seronok buat dosa. Kita lah jadi asbab dia terlupa tentang dosa dia. Nampak tak? Ni yang kata tadi, kalau salah tempat puji, membinasakan diri kita sendiri. Hati-hati. Yang menyelamatkan kita sekarang ni ketakwaan saja. Yang boleh jaga diri kita, yang boleh jaga anak bini kita, ketakwaan sahaja. Mak bapak tak boleh jaga dah anak-anak sekarang. Wallahi, sungguh tak boleh jaga. Betul? Tak boleh jaga dah. Tu terpulang kalau dalam diri anak kita tu ada takut kepada Allah, dia akan terjaga walau di mana sekalipun.
Tapi kalau dalam dirinya tak ada ketakwaan, walaupun duduk serumah dengan kita, dia akan jatuh dalam maksiat. Sungguh. Sebab tu kalau kita tak nak didik anak-anak kita dengan agama, kenal Tuhan yang menjadi asbab dia takut gerun dengan Allah, dia akan terjebak dengan benda-benda itu. Tanpa kita sedar. Depan kita pijak semut tak mati. Tu yang kita takut, risau, bimbang. Tapi nak buat macam mana? Akhir zaman dah, memang tu di antara benda yang Nabi janji akan berlaku. Tapi bukan bermaksud kita berserah bulat-bulat pada Allah tanpa usaha. Nasihatkan selalu, ingatkan selalu, bagi amaran selalu. Mudah-mudahan nanti kita tidak dipersalahkan. Sebab kita dah jalankan tanggungjawab kita, dah marah dia, dah ingatkan dia selalu. Jadi dia terus juga buat benda-benda macam tu di belakang kita, itu dosanya dengan Allah. Mak bapak tak pikul dosa tu. Tapi ada pun mak bapak yang redha, terkunci mulutnya takut nak bagi nasihat, membiarkan, ini dosanya kedua-dua dapat, anak pun dapat, mak bapak pun dapat. Sebab tu kita kena jalankan tanggungjawab kita. Bersungguh-sungguh mengajar, mengingatkan agama, memarahi dia kalau benda-benda tak elok berlaku pada diri dia. Supaya nanti di hari kiamat dia tak boleh nak mempersalahkan kita. Dulu mak tak pernah tegur, mak tak pernah nasihat pun, mak tak pernah marah pun. Ayah marah, mak backup. Mak marah, ayah backup. Ada jenis mak bapak yang macam tu. Awak ni kenapa lah nak tegur anak macam tu? Biarkanlah, dia dah besar. Ni bengong. Tak ada kerjasama dalam nak mendidik anak dengan agama. Tak ada kerjasama. Macam mana anak kita? Anak kita ni, dia ada nafsu macam kita. Nafsu ni memang dah cenderung kepada benda negatif. Tiba-tiba ada kalau pasangan kita suami ajak kepada benda positif, mak ni pula marah, larang. Kadang mak ni nak ajak anak buat baik, bapa pula larang. Sebab tu mak bapak ni, kedua-dua ni kena faham agama. Kalau seorang faham, seorang tak faham, masalah nak didik anak-anak kita. Yang seorang suruh tutup aurat, yang seorang kata biarkanlah dia nak free hair, dia dah dewasa dah, nanti dia faham benda tu. La ilaha illallah. Bila bapak dia nasihat, bapak dia marah, cakap dengan anak dia, bapak memang macam tu, ayah memang perangai macam tu. Pula banyak yang macam ni. Bapak memang macam tu. Jangan dengar sangat cakap bapak tu. La ilaha illallah. Patut bagi nasihat pada anak. Kenapa ayah marah? Kenapa ayah marah? Mesti dia buat salah kan? Ayah tak suka kamu buat benda-benda. Patut macam tu. Bukan memburukkan bapak tu pula. Berlaku macam ni tuan-tuan. Bapak nak ajak benda baik, mak nak suruh benda baik. Mak dia tegur, kenapa tak pakai ni tudung ni gini. Anak dia nangis ngadu dengan bapak. Bapak dia cakap, mamak kau memang jahat macam tu. Faham tak? Jadi anak ni dia berasa apa? Ada yang backup dia bila buat salah. Seronoklah dia akan buat. Sebab dia tahu ada orang yang akan cover dia buat salah. Patut nasihatkan, betul lah tu mak nasihat macam tu. Awak tak patut buat macam tu. Mesti ada sebab mak marah. Mesti ada sebab ayah marah. Kalau awak buat benda baik, benda betul, takkan mak nak marah, ayah nak marah. Lagi minta maaf balik. Patut ajar macam tu. Ini dah. Macam mana kita nak dapat anak yang kata solehah tadi? Kalau tak ada kerjasama dalam nak membina agama dalam diri anak kita tu supaya dia takut kepada Allah. Habis. Tu apa tadi? Memuji memuji. Jadi hati-hati memuji. Ada tempat-tempat kita puji dapat pahala. Contoh kita puji anak-anak kita, contohnya baguslah, seronoklah mak tengok. Tengok dapat pakai tudung, rajin sembahyang, ayah rasa bahagia kan. Puji dia tu. Sebab apa? Kita tengok bila kita puji, nampak dia lagi seronok nak beribadat. Tak apa kalau puji macam tu, tak apa. Sebab tu tengok tempat.
Kita puji dia tu menjadi asbab dia lagi seronok nak jaga diri dia. Dia lagi seronok nak berkhidmat pada mak ayah dia. Tak apa. Bagusnya anak mak ayah ni rajinnya lah, tak suruh pun buat benda macam ni. Jaga waktu semayang. Syukurlah ya Allah dapat anak macam ni. Dia jadi seronok nak buat. Tak apa kalau puji macam tu. Sahabat-sahabat Nabi SAW pun radhiyallahu ta'ala pun dipuji oleh Nabi SAW. Bahkan pujinya sangat hebat. Puji yang diberi oleh Nabi pada sahabat tu sangat hebat puji-pujian dia. Sebab apa Nabi puji? Sebab Nabi tahu yang sahabatnya tidak akan termakan dengan puji-puji itu menjadi sombong, menjadi takabur, menjadi ujub, bahkan menjadi semakin malu dengan Allah. Dia tak lupa diri macam kita. Kena puji, kembang lubang hidung kita. Penumbuk pun boleh masuk dalam lubang hidung itu punya kembang. Melayang. Rasa macam berat 20 kilo Islam ni. Sebab apa? Puji tadi, melayang ni. Tu merosakkan kita tu. Jadi puji ni ada tempat dapat pahala, salah tempat berdosa. Maka hati-hatilah. Hati-hatilah. Ingat tu butang like itu tanda puji-pujian. Kita tengok orang dedah aurat, kita like, mana kita setuju dengan dosa dia. Dapat saham kita. Sebab tu tinggalkan sepatutnya. Yang buat macam tu tinggalkan. Jangan like, semua komen nasihat ni. Sepatutnya Islam membenarkan mencela orang macam tu, supaya dia sedar dosanya, dia malu dengan Allah dan dia tak nak buat lagi. Sepatutnya begitu. Tapi kita bagi nasihat secara lembut dulu. Bagi nasihat secara baik-baiklah, hikmah, supaya dia tak liar. Faham tak tu? Tapi kalau dah nasihat begini, nasihat begitu, buat begini, cakap elok-elok dah, lemah lembut dah, dia buat ke kepala, dia melawan, ini boleh nak cela dia. Boleh cela dia. Islam benarkan cela supaya dia berubah. Sebab manusia ni kadang-kadang dia takkan berubah kalau dia tak malu. Yang memang malu ni boleh menyebabkan seorang jadi berubah. Sebab tu ada hukum takzir kalau tak silap. Malukan dia. Ada apa saya tak ingat. Arak dia keliling kampung. Kalau tak silap kesalahan yang tak sampai bab hudud, tak sampai. Contohnya apa? Dia curi segerak dan segetul harga RM2 ke RM1. Arak dia keliling kampung. Ikatkan di atas lori 4x4, pusing kampung. Tak puasa. Contengkan muka dia. Tak puasa ke? Conteng muka dia. Letakkan ni, tak puasa ke? Naikkan jenazah. Naik ben jenazah dia tak malu duduk dalam tu, orang tak nampak. Lagi dia seronok. Ada dia. Rugi, aku belum mati dapat naik ben jenazah dan kau ada. Dia lagi seronok lagi. Sebab kenderaan tu tak semua orang boleh naik. Kecuali nak naik syarat kena mati dulu. Dia seronok. Naik ben jenazah, kau rugi. Aku ni orang pilihan. Velfire ramai orang boleh naik. Alphard ramai orang boleh naik. Ben jenazah tak semua. Kau nak naik kau kena mati dulu. Tapi aku tak mati naik tak. Hebat. Jadi bangga lah dah. Malu nak tulis papan. Letakkan dekat pasar malam, kata pacar kat situ. Aku tak puasa. Aku curi segerak orang. InsyaAllah malu dia takkan buat kita. Ada tempat dibenarkan. Islam ni ada semua. Kalau tak dipanggil agama yang syumul, melengkapi, lengkap, daripada sebesar-besar sampai sekecil-kecil. Ni sahabat-sahabat ni yang ikut live ni, hati-hati. Kadang-kadang live tu yang orang buat tu kadang-kadang duk buat maksiat, duk begini begitu, kita like. Mana kita sendiri yang memasyhurkan kemaksiatan dia. Kita jadi asbab maksiat tu tersebar. Kita tap skrin tu jadi asbab video tu akan berkembang lebih luas. Bila kita tengok
video-video maksiat contohnya, yang benda-benda yang Allah tak redha, kita lah banyak-banyak jadi asbab dia tersebar lagi, orang lagi makin tahu, orang lagi makin tahu, makin tersebar maksiat, asbab jari-jari kita. Dosa lah kita. Sebab tu nak tap-tap skrin ni yang baik-baik. Yang baik-baik, yang taat, yang kongsi ilmu manfaat, ataupun orang fakir miskin, yang nak minta pertolongan, ni boleh tap banyak-banyak sepatutnya. Itu yang sepatutnya layak dapat 900,000 like, 1 million like. Itu sepatutnya kita jadi asbab. Nampak tak? Contohnya ada orang minta sedekah, contohnya dia dalam kesusahan, anak ni contohnya ditimpa musibah, dia perlukan pertolongan begini-gini. Kita tak mampu nak bagi dia duit, tapi kita bantu memasyhurkan dia supaya banyak orang yang contohnya yang murah rezeki, yang kaya lagi murah hati boleh jumpa tu. Boleh jumpa, punya ada orang perlukan. Kita jadi asbab boleh mudah dapat pahala kita. Nampak tak? Kuliah-kuliah agama yang baik-baik, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tap-tap skrin banyak-banyak supaya jadi luas. Maknanya kita tolong memasyhurkan lagi kuliah tu ataupun ilmu tu supaya ramai lagi orang boleh tahu. Tapi kalau Wahabi punya jangan. Puak-puak W tu, puak-puak Wahabi tu. Dia tengah mengajar, dia tengah, jangan tap-tap skrin lah. Biar dia duduk situ, dia diam. Kalau tak nanti kita jadi asbab memasyhurkan lagi pahaman yang sesat, yang menyesatkan, yang merosakkan orang. Faham tak? Sebab tu kena cerdik juga. Ini benda maksiat kita share, ilmu yang sesat kita share berbanyak-banyak. Jadi kita jadi asbab lah. Orang baru banyak like dah, cakap macam tu baru takut. Tak, kita cakap benda betul. Kalau salah begitu, salah tangan. Nampak tak? Kita tengok kadang orang berjoget, orang begini, kita like. Jadi dia lagi masyhur. Besok dia nak buat lagi seronok dia lagi. Mana kita puji dia, kita menggalakkan dia. Patut kita menimbulkan kesedaran dalam diri dia. Dia akan terfikir, kenapa orang tak suka? Kenapa tak ada orang nak tengok? Boleh jadi orang tak suka apa yang aku buat ni. Paling tidak, biarlah ditinggalkan maksiat itu dulu kerana orang. Betul? Biar ditinggalkan maksiat dulu kerana orang, tak apa. Buat permulaan. Ustaz, kalau orang beritahu meninggal dunia, kita nak buat like juga? Orang meninggal dunia nak like tidak? Kalau yang meninggal tu musuh kita like kan? Polanah binti Polanah meninggal dunia, dia up status, kita pun setuju. Kita pun seronok gitu lah. Tak payah like lah. Like tu mana seronok, share je lah. Kan sunat kita mau mewar-warkan, bagi tahu orang ni berita kematian supaya banyak yang mendoakan. Tak payah like, kan like makna suka betul. Tengok orang macam-macam lah orang. Jangan tengok orang. Jangan tengok orang. Tengok kita. Benda ni aku nak kena seronok ke nak kena tak seronok ni? Kan ke berita sedih ke? Janganlah seronok, share je sudahlah. Share je, supaya orang lain pun dapat berita tu dan mendoakan. Kalau kita kata seronok ataupun tak payah tekan like, komen kat situ, saya seronok. Boleh tak? Tuan yang post tadi, dia kata tadi ada bagi tahu kat satu media ni, suami telah meninggal dunia. Tengok kat bawah tu, tengok kat bawah tu ramai komen, saya seronok. Ada kat 2,000 orang seronok lelaki aku mati. Share lah komen doa yang baik-baik. Doakan arwah, tak payah lain. Share je kan, boleh share. Habis. Kemudian apa lagi? Dan melawak, bukan temulawak. Melawak buku apa dah? Okey dah, nak berhenti dah. Melawak ni selawak, gurau. Bergurau bewok. Tahu gurau bewok?
Bergurau kasar. Oh, bewak tu kasar. Biawak tak pernah tengok biawak bergurau ke? Biawak kalau bergurau kasar. Sebab tu kat bahasa hidup Kelantan dia kata gurau bewak. Kenapa gurau bewak? Macam mana gurau bewak? Oh, makna gurau kasar. Kalau jenis gurau yang jenis tumbuk sepak terajang tu, tu gurau bewak lah tu. Dia bukan gaduh dah, dia bergurau tapi kasar. Namanya gurau bewak. Gurau bewak. Bukan berok, bewak. Kalau gurau yang lembut-lembut yang tak bewaknya, cakap jenis guraunya usik-usik dengan perkataan, tu gurau saja. Tapi gurau ni pun kalau tak kena tempatnya boleh mendatangkan kebinasaan. Buat maharaja lawak, bagi hadiah ratus-ratus ribu, sampai orang tak tahu nak buat lawak macam mana, bahan agama dijadikan lawak. Tu binasa lah tu. Itu masuk dalam kebinasaan lah tu. Pakaian sunnah dibuat lawak-lawak. Pakaian sahabah, wanita-wanita solehah dijadikan lawak. Nampak tak? Tu bahaya. Jadi lawak ni kalau sedikit bagus, nak menceriakan rumah tangga kita, nak menceriakan suasana supaya orang tak bosan, tak apa, tak ada masalah, selagi tidak melampau-lampau dan tidak melibatkan benda-benda haram. Tapi kalau lawak tu yang kita buat tu agama kita jadikan lawak, hukum hakam Allah buat lawak, tu silap-silap, na'udzubillah. Ustaz, kalau orang melata, kita macam sentuh-sentuh ni nak buat lawak, dia macam mana Ustaz? Samalah, jangan melampau lah. Jangan melampau. Atas sekadar nak menghiburkan sesekali, nak menceriakan dan mengeratkan silaturahim, tak apa. Tapi kalau sampai melampau-lampau berlebih, tak boleh lah. Boleh? Tapi kalau dia melata sampai mengeluarkan kata, Kalau kita dah tahu dia kalau melatah sampai dia mencarut-carut, jangan. Kita suka dengar dia melatah dan mengatakan, keluarkan perkataan yang lucah-lucah ataupun dia buat reaksi yang lucah-lucah, kita saja, tu dosa lah kita. Faham tak? Tapi kalau melatah yang biasa-biasa, sesekali dua nak menghiburkan, tu tak ada masalah, nak menceriakan. Tapi kalau dia latah, dia mengeluarkan perkataan yang haram, ataupun dia buat perbuatan yang haram dengan latah dia tu, kita suka tengok benda tu, dosa lah. Tak boleh lah. Sebab ketawa banyak ni menggelapkan hati. siapa yang dosa Ustaz? Yang dia Kita yang dosa. Dia tu sebab kita tekan suih dia. Dia melatah tu, kecuali kalau dia buat-buat, tu dosa dia. Kalau dia sengaja, dia tak melatah saja buat-buat, itu dosa. Biasanya orang latah ni bukan dengan nak dia. Bukan dengan nak dia dah memang ada switch situ. Tekan situ kan, entah dia cakap entah apa-apa. Yang dekat TV juga kan ada program yang melata. Ada program melatah pula. Ada buat program Dia melata. kumpul artis-artis yang suka melatah. Itu tak boleh, itu menggalakkan lagi. Menggalakkan lagi orang duk buat benda-benda yang sia-sia. Tak elok lah. Tak elok. Biasanya nak tahu benda salah tak salah ni, biasanya benda tu ramai pengikut, ramai orang suka. Golibnya benda tu sia-sia. Golibnya benda tu sia-sia. Nak cakap haramkan berat now. Golibnya orang yang ramai pengikut ni, benda sia-sia. Cuba kita tengok dalam media ni, tengok yang bermanfaat dengan yang sia-sia. Mana banyak dia punya pengikut, mana banyak dia punya share, mana paling banyak dia punya like. Benda sia-sia, paling tidak sia-sia. Kalau manfaat kurang, orang suka. Sebab nafsu dia suka seronok. Nafsu dia suka seronok. Sebab tu saya punya like berapa tengok. Like saya baru 65k baru. Share baru berapa orang jangan tengok tu, berapa orang tak ada, 63 tengok. Sebab benda tak seronok. Nafsu tak suka. Tapi kalau berjoget, melompat, ada macam-macam, jangan main-main. Dia tak main dah puluh-puluh ni, ratus-ratus ni.
Million. Nah dah. Allahu a'lam. Cukuplah sekadar itu. Nanti sambung lagi. Ada pun berdusta. Nanti insya-Allah kuliah akan datang kita ni, makna minggu depan Misbah, minggu satu lagi dia akan hurai satu persatu secara detail apa itu yang dinamakan berbohong, berdusta tadi. Mana tempat yang hukumnya haram bohong, mana tempat yang hukumnya harus berbohong, akan datang. Di dalam episod yang akan datang. Insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki Allah. Senantiasa dipanggil, dijemput oleh Allah untuk hadir tampil di dalam majlis-majlis ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan antum semua, mak bapak sekalian, abang adik kakak semuanya dalam rahmat redha Allah selalu, dalam bimbingan Allah sentiasa dilahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sendiri hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita untuk kita berusaha memperbaiki diri kita, zahir dan batin hati kita. Mudah-mudahan insya-Allah Allah memberi taufik untuk beramal dengan segala ilmu yang baik, memberi taufik kepada kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mengundang kecelakaan untuk diri kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita istiqamah tetap nak belajar, nak mengaji, nak beramal. Insya-Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang tak putus asa dalam nak perbaiki diri kita, insya-Allah. Ingat, Allah Ta'ala Maha Kuasa nak mengubah kita sekelip mata. Tapi hikmah Allah Ta'ala tidak menghendaki lagi itu. Di antara hikmahnya, Allah nak suruh kita mendapat pahala yang banyak dengan sebab berusaha, bersungguh-sungguh, tidak putus asa, cuba lagi. Itu semuanya ganjaran pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya orang yang macam ni, dia dah duduk dalam kebaikan dah. Sebab apa? Dia sedang proses nak berusaha menjadi lebih baik. Nampak tak tu? Dia sebenarnya dah tinggalkan benda yang jahat tadi tu. Dia sedang proses, sedang belajar, dia nak beramal tapi tak boleh, dia cuba lagi. Mana dia dah duduk dalam tempat baik dah tu. Sebab tu kalau dia mati, orang yang macam ni, kalau dia mati husnul khatimah. Sebab dia mati dalam usaha nak baiki diri. Dan kita ni manusia, nampak tak? Nak kena berperang, kadang menang, kadang kalah. Sebab tu jangan putus asa. Itu yang lebih penting. Jangan putus asa. Biarlah jatuh beribu kali, jangan putus asa. Bangkit terus macam biasa. Cuba lagi sampai bila. Faham? Jangan letakkan target. Bulan ni aku mesti. Jangan. Sebab kita ni dhaif, takut nanti bila sampai target kita tak berubah, kita jadi putus asa. Betul tak? Malah dah, aku dah cuba dah. Aku target bulan ni nak jadi baik. Tak jadi baik. Malah dah bosan dah. Habis dah. Berjayalah setan. Setan tepuk tangan, dia kata kita berjaya memerangkap dia. Sekarang ni dia dah langsung tak usaha dah. Nampak tak? Sebab tu terus Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata agama ni padat, agama ni padu, agama ni kuat. Maka kau galilah perlahan-lahan. Jangan kalut. Nanti pecah, nanti bersepai, nanti berderai. Benda keras dia tak boleh tebuk laju-laju. Betul? Kena perlahan-lahan. InsyaAllah Allah izin sampai satu masa akan tembus, insyaAllah. Tapi kalau hari ni juga kita nak pecahkan batu ni, habislah. Nak korek pelan-pelan. Sabar maksudnya. Yang pasti bergerak. Walaupun sedikit bergerak. Besok cuba lagi, usaha lagi. Dia takkan putus asa begitu. Tapi kalau hari ni kita target, hari ni tak dapat, putus asa dah kita. Sebab tu dipanggil istihjan tu, sifat yang dibenci oleh Allah. Sifat di antara sifat yang Allah benci, istihjan. Gopoh nak jadi baik. Gopoh nak jadi soleh, gopoh nak jadi solehah. Padahal Allah boleh ubah kita sekelip mata je nak jadi orang bertakwa, soleh-solehah. Betul? Tapi kata Imam Ghazali, bila kita minta sesuatu yang belum masanya, nanti akan mudaratkan diri kita. Allah boleh jadikan kita sekarang ni orang alim ulama besar, faham segala jenis ilmu amal, boleh. Tapi takut nanti jadi
Binasa diri kita. Tengok, contoh kita tengok berapa ramai. Contohnya dulu ada satu peristiwa tahun bila orang jadi kaya serta-merta, kaya sekejap. Apa jadi diri dia? Dulu peneroka mana dulu tiba-tiba jadi kaya, tiba-tiba dapat duit juta, ratus-ratus ribu. Nampak apa jadi? Habis. Jadi lupa, jadi leka, jadi sombong. Pada nafsu, alangkah baiknya kalau aku kaya. Nafsu kata alangkah baik kalau aku kaya. Memanglah. Tapi kalau dapat dalam masa yang bukan tempatnya, bukan waktunya, akan rosak diri kita. Menjadikan kita lupa, jadi sombong, jadi belagak, jadi begini. Nampak tu sabar. Yang kita nak cari redha Allah kan? Kita nak cari redha Allah, betul? Dah usaha ni tak? Usaha ni lah menjadi asbab Allah redha kita. Usaha tu. Orang yang berusaha, yang tak putus asa, dia sedang membuat benda yang Allah redha. Dalam masa yang sama, dia tak sedar dia dah masuk dalam kumpulan orang yang bersungguh-sungguh nak mencari redha Allah. Bukankah benda tu baik? Bukankah benda tu mulia tu? Kita ni kadang selalu ditipu oleh nafsu. Syaitan menipu kita. Sebab tu Imam Ghazali pesan, kena tahu, kena faham, kena pandai bagaimana cara syaitan dan nafsu menipu. Itu di antara cara dia menipu orang beribadat. Dia bisikkan dalam hati kita supaya jadi apa tadi? Tergopoh-gopoh untuk mendapatkan kebaikan. Memang pada bagus, alangkah baik kalau besok aku jadi soleh, alangkah bagusnya. Itu kata nafsu kita. Sebenarnya di situ ada bahaya. Teruskan usaha perlahan. Asalkan bergerak, maksudnya sabar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqih 'alana wa qurbat lana fi dinina ma'al qutul musa wa dzakar sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.